Hai, salam semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mencetuskan dan kesan peristiwa Dahagi India pada tahun 1857. Pada tahun 1857, berlakunya penentangan terhadap pemerintahan British yang dikenali sebagai Dahagi India. Dahagi India merupakan pemberontakan yang dilancarkan oleh sepoi-sepoi yang menentang pemerintahan British di India. Orang India menganggap Dahagi sebagai perjuangan untuk membebaskan negara daripada pemerintahan British. Selain sepoi, golongan putra, nawad, dan pembesar yang kehilangan gelaran tanah dan kuasa turut menyertai pemberontakan tersebut. Dahagi berlaku secara setempat dan hanya melibatkan beberapa buah kawasan tertentu sahaja. Sebagian besar penduduk tidak terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dalam pada itu, bukan semua askar bangkit menentang British. Askar-askar Sikh dan regimen tempatan yang lain bertindak menyebelahi British. Antara faktor yang mencetuskan peristiwa Dahagi India ialah pembaharuan sosial. Yang pertama, penghapusan amalan suti dan tugi. Amalan suti merupakan balu yang kehilangan suami akan dibakar bersama-sama mayat suaminya semasa upacara pengebumian. Pada tahun 1828, Lord William Bentinck merupakan Gubernur Jenderal British di India telah mengubah undang-undang untuk mengharamkan amalan ini. Tindakan British menimbulkan kemarahan penduduk yang beragama Hindu terhadap pemerintahan British. Manakala, amalan tugi merupakan aktiviti merompak dan pembunuhan yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan agama yang bersenjata terhadap saudagar dan pengembara. Kumpulan ini menjalankan kegiatan mereka, yaitu menyamar dan melakukan pembunuhan atas nama Dewi Kali. Amalan ini menimbulkan ketakutan dan kebimbangan dalam kalangan penduduk, tetapi amalan ini mendapat sokongan daripada golongan agama. Yang kedua ialah penghapusan amalan bunuh bayi perempuan. Amalan ini diamalkan oleh masyarakat India sejak turun-temurun. Mereka menganggap bayi perempuan adalah beban kepada mereka apabila besar kelak. Hal ini disebabkan keluarga anak perempuan terpaksa membayar dowry yang tinggi kepada bakal suami mereka. Lord William Bentinck mengharamkan amalan ini karena dianggap tidak berperi kemanusiaan. Yang ketiga ialah pengenalan akta kawin semula. Lord Dalhousie telah meluluskan akta kawin semula bagi balu-balu Hindu, namun mendapat penentangan daripada penduduk tempatan karena dalam perkahwinan semula adalah tidak dibenarkan sama sekali dalam masyarakat Hindu. Tindakan memperkenalkan akta ini menyebabkan penduduk tempatan menganggap British menghina amalan tradisi mereka. Faktor yang seterusnya ialah diskriminasi kaum. Orang British memandang rendah terhadap masyarakat India. Sebagai contoh, masyarakat India hanya boleh menaiki kereta api kelas ketiga, manakala kelas pertama dan kedua dihaskan untuk pegawai Inggris. Masyarakat India yang berkasta tinggi marah kerana menganggap situasi tersebut mengancam sistem kasta yang mereka amalkan sejak turun-temurun. Selain itu, pengenalan sistem pendidikan Barat. Perkara ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat terhadap penjajah. British menjadikan bahasa Inggris sebagai kata penghantar bagi sekolah dan kolej. Bahasa Inggris juga dijadikan sebagai bahasa resmi dalam bidang pentadbiran dan kehakiman. Jawatan-jawatan penting diberikan kepada yang berpendidikan Inggris. Perubahan ini tidak disenangi oleh penduduk tempatan kerana jawatan tinggi tidak diberikan kepada penduduk tempatan yang tidak mempunyai pendidikan Inggris. Pendidikan yang diberikan oleh orang Inggris dianggap sebagai percubaan untuk menyebarkan agama Kristian. Terusnya ialah dasar pengilhakan. Dasar pengilhakan yang diperkenalkan oleh Lord Dalhousie merancangkan lagi penentangan penduduk India terhadap penjajahan British.
Menurut dasar ini, Lord Dalhousie telah merampas hak dan kedaulatan pemerintah tempatan dengan mengilhakan wilayah-wilayah yang ditadbir oleh mereka. Dasar pengilhakan ini dilaksanakan berpandu pada 3 alasan, yaitu Undang-Undang Lesap Waris, Hak Menakluk Kuasa Agung, dan Salah Tadbir Tempatan. Menerusi dasar ini, Lord Dalhousie mengilhakan beberapa buah wilayah seperti Punjab, Karnatik, Tanjore, Jhansi, Baghdad, Jaipur, Oudh, dan Sambalpur. Dasar ini menjejaskan marwah pemerintah tempatan hingga menyebabkan putra-putra raja tempatan seperti Nana Sahid, Nawab dari Karnatik, dan Raja Tanjore menyertai penentangan terhadap penjajah British. Nana Sahid merupakan anak angkat Bajirao, tidak berpuas hati dengan tindakan British yang membatalkan bayaran pensiun yang patut diberikan kepadanya serta merampas tanah milik ayahnya. Manakala Nawab menentang tindakan British meletakkan wilayah Oudh di bawah pentadbiran mereka atas alasan keadaan huru-hara di Oudh dan amalan rasuah berleluasa dalam kalangan pemerintahan Oudh. Faktor yang terakhir ialah perasaan dendam terhadap sepoi India. British telah melantik sepoi-sepoi daripada kalangan kaum Brahmin dan Rajput yang terdiri daripada golongan berkasta tinggi di wilayah Oudh. Tindakan British menghantar sepoi-sepoi India ke luar negara menimbulkan kemarahan karena tindakan tersebut mencemarkan imej dan marwah mereka yang berkasta tinggi. Malah, terdapat kepercayaan dalam penganut agama Hindu bahawa kesucian kasta mereka akan hilang apabila mereka melintasi lautan. Perkembangan ini menyebabkan sepoi-sepoi India daripada Regimen 40 yang diarahkan untuk berkhidmat di Myanmar enggan mematuhi arahan hingga menyebabkan regimen tersebut terpaksa dibubarkan. Seterusnya ialah kesan-kesan dahagi di India pada tahun 1857. Kesan yang pertama ialah pembubaran Syarikat Hindia Timur Inggris. Peristiwa dahagi India yang tercetus pada tahun 1857 jelas menunjukkan kegagalan Syarikat Hindia Timur Inggris memerintah dan mentadbir benua kecil India. Mengikut Akta Kerajaan India yang dikuatkuasakan pada tahun 1858, SHTI telah dibubarkan. Pentadbiran India diletakkan di bawah pentadbiran mahkota British pada 2 Ogos 1858. Perkembangan ini menyebabkan benua kecil India menjadi tanah jajahan mahkota British. Semua dasar dan hal ehwal pentadbiran India diletakkan di bawah Setiausaha Negara India yang dibantu oleh majlis yang terdiri daripada 15 orang ahli. Pentadbiran dijalankan oleh Gabinur Jeneral yang diberikan gelaran Viceroy. Kesan yang kedua ialah perubahan sistem pentadbiran. Kerajaan British telah menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Perwakilan bagi melicinkan sistem pentadbiran. Akta Majlis India 1861 menambahkan bilangan perwakilan dalam Majlis Kerja dan Majlis Perundangan. Tahun 1862, perwakilan daripada kalangan orang-orang India dilantik dalam Majlis Perundangan. Perwakilan terdiri daripada golongan bangsawan yang tidak memahami hasrat orang-orang India. Kesan yang ketiga ialah penghapusan Undang-Undang Lesap Waris. Kerajaan British mengambil keputusan untuk menghapuskan Undang-Undang Lesap Waris yang menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan. Pemimpin yang tidak mempunyai waris dibenarkan mengambil anak angkat untuk dijadikan waris yang sah terhadap semua harta dan peninggalan mereka. Kesan yang keempat pula ialah kedudukan putra-putra raja. Pada tahun 1858, Ratu Victoria mengumumkan bahawa putra-putra raja tempatan tidak akan kehilangan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam perjanjian sebelum ini. Baginda memberi keampunan kepada mereka yang terlibat dalam dahagi India, kecuali mereka yang terlibat dalam pembunuhan rakyat British. Kesan yang terakhir ialah pemerintahan kerajaan Mughal berakhir. Pada bulan September 1857, British berjaya menawan semula kota Delhi daripada pemberontakan.
Mereka menangkap Maharaja Bahadur Shah II dan baginda dibuang negeri ke Myanmar. Pemberontakan 1857 telah menyebabkan pemerintahan Mughal di India berakhir dan digantikan oleh pemerintahan British. Kesimpulannya, Dahagi merupakan pemberontakan sepoi bagi menentang pemerintahan British di India. Selepas menempaskan Dahagi, British melakukan rombakan dalam sistem pentadbiran di India. British membubarkan SHTI dan meletakkan pentadbiran India di bawah mahkota British. Menjelang tahun 1858, pihak British berjaya mengawal Dahagi daripada tersebar ke seluruh benua kecil India.